Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda tonton video ni bermaksud yang performance untuk ID Cooling Frost A620 Black ni mantap ah. Actually ketika intro ni direcord, saya tak tahu lagi performance cooler terbaru dari ID Cooling ni macam mana. Kalau okey, saya publish video, anda dapat tonton. Kalau tak okey, saya bakul sampahkan dia buat diam-diam sajalah. So anda tonton video ni bermaksud yang dia punya performance sangat-sangat okey. Untuk test kali ni kita akan check ID Cooling Frost A620 Black dekat Intel Core i7 12700K. Sebelum kita pasang dekat prosesor tu, dekat motherboard, sebelum kita buat stress test, jom kita unbox tengok apa yang ID Cooling bagi kepada kita. So ini dia punya kotak dan ini adalah dia punya produk. Anda boleh tengok ada Frost A620 Black Twin Tower CPU cooler with 2x120mm PWM Black. Actually dekat bahagian belakang ni dia tulis dia punya specification, tapi kita tengok kejap lagi bila buka dia terus bagi kepada kita satu installation guide. Letak tepi sekejap, di bahagian dalam ada satu kotak putih yang besar. So alamak so sebenarnya kotak putih yang besar tu ada di bahagian atas saja, which is di dalam ni ada bracket, ada screw, everything yang kita perlukan untuk pasang Frost A620 Black ke kita punya motherboard. Lagi di bahagian bawah pun ada satu lagi kotak. Di tengah, oh bukan, ini adalah kipas dia, dan di tengah-tengah ni pun ada dia punya kipas. Ada 2 biji kipas 120mm. Kipas yang dia bagi kepada kita ni adalah jenis brushless, so sepatutnya noise yang dikeluarkan tu agak rendah. Dia punya model adalah ID 12025M 12F, maximum RPM adalah 2000 RPM. Kemudian di dalam kotak yang banyak-banyak ni, macam saya bagi tahu kepada anda tadi, dia bagi kepada kita banyak barang, bracket-bracket untuk kita pasang cooler ke kita punya motherboard, and di dalam ni dia bagi kepada kita satu thermal paste. So kita tengok dia punya main produk. Dekat sini ada branding Frost, di bahagian atas ni adalah plastik. Ada design sikit lah, anda boleh tengok dia ada design melintang yang berwarna silver gitu. Jadi tak adalah nampak kosong sangat sebenarnya. Dia punya fin pun sangat banyak, tebal dan sangat-sangat berkualiti. Lepas tu heat pipe dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 heat pipe. Dengan ini sepatutnya dia dapat sejukkan prosesor Intel Core i7 12700K tanpa ada sebarang masalah. Okey, sekarang kita akan pasang cooler ni ke kita punya motherboard. Untuk makluman anda, bila nak pasang air cooler ni, cara dia tak adalah serumit kita pasang liquid cooler. Untuk pasang dekat Intel, kita ambil je bracket yang mereka dah siap pasang ni, kemudian kita lagakan dengan lubang yang ada dekat motherboard. Kalau anda pakai AMD, cara dia sedikit berbeza. Anda boleh tengok dia punya manual guide ataupun installation guide lah. So kita just masukkan dekat belakang macam ni, sesuaikan, kemudian kita ambil dia punya holder plastik yang dia bagi kepada kita, pasang dekat sini lah. Guys, ada benda menarik yang saya nak kongsikan dengan anda. So ini adalah holder dia nanti dari dia punya tapak ke pemegang cooler kita. Actually dekat holder ni dia dah tulis dah, kalau warna merah ni ini adalah untuk AMD, kemudian warna silver untuk soket 1200, kemudian untuk warna hitam ni adalah soket 1700 yang diperlukan oleh saya untuk video kali ni. Sebelum kita pasang yang saya tunjuk kepada anda tadi, kita kena ambil dulu pemegang macam getah ni, masukkan di setiap bucu yang kita buat tadi, sebab ini yang akan pegang bracket dia supaya tak bergerak-gerak. Masukkan ke 4 bucu, kemudian ambil yang saya tunjuk kepada anda tadi, masukkan di ke 4 bucu juga. Kena tekan sikit Seterusnya, ambil kita punya cooler yang besar gedabak ni, kita kena pasang dia punya pemegang tu. So ambil besi untuk LGA 1700, kita akan pasang dia dekat sini, dan lepas tu baru kita gabungkan dekat motherboard nanti. Cara pasang bracket ni sedikit berbeza, sebab kita kena ambil bracket ni dulu, lepas tu kita kena letak di dalam lubang dia. Seterusnya kita ambil screwdriver, lepas tu kita screw dari bahagian atas ni
Pusing sahaja dia akan ketat dengan sendiri. Seterusnya, sebelum kita pasang cooler yang besar gedabak ke kita punya motherboard ni, ambil thermal paste dulu. Jangan lupa untuk letak thermal paste di atas prosesor kita, dan jangan lupa juga untuk buka stiker yang ada dekat CPU cooler yang besar gedabak ni. Untuk pasang thermal paste simple sahaja. Anda boleh buat bermacam-macam bentuk, tak kisahlah, asalkan dia akan meliputi ke semua permukaan prosesor anda. Nak buat secara X boleh, nak buat letak macam lintah pun tak ada masalah lah. Yang penting kena dekat seluruh permukaan prosesor anda. Cabut stiker ni. Kalau tak cabut, dia akan jadi panas gila lah. Dia punya conduction hubber tu tak akan berfungsi dengan baik. So kita letak macam ni, lepas tu kita ambil skru ni, skru ke dia panggil, saya pun tak pasti apa, dan kita ketatkan sahaja. Lepas tu kita akan pasang kipas. Saya terpaksa rewind disebabkan bila nak pasang benda alah ni kan, saya baru perasan kita tak akan dapat skru. Dia punya skru yang saya tunjuk tadi, bila kita letak macam tu, skru ni akan dihalang oleh CPU cooler yang besar gedabak. Jadi bracket yang kita pasang tadi, step kedua yang saya tunjuk kepada anda, sebenarnya dia adalah step yang selepas kita pasang bracket dekat kita punya motherboard. Jadi sekarang saya dah cabut balik, kita ketatkan bracket ni ke motherboard kita. Baru letak benda alah ni guys. Okey, letak, kita align betul-betul dengan skru yang ada di tengah-tengah pemegang tadi. Kemudian baru kita ketatkan. Seterusnya pasang kipas lah. Pasang kipas ni tak perlukan skru, ambil sahaja bracket besi yang dia bagi kepada kita, pasang macam ni. Saya terpaksa pusing untuk tunjuk kepada anda. Kita akan masukkan dia dekat tengah-tengah ni guys. So kita akan selit masuk dekat sini, then kita akan lock di tengah-tengah cooler ni. Tarik sikit dia akan ketat lah. Tarik sikit then lock dekat tengah ni. Settle. Lepas tu kita ambil semua kabel dia ni, kita ambil dia punya split kabel, kita cucuk dekat header CPU yang ada di atas motherboard ni. So saya akan buat stress test. Kita akan tengok kalau idle, maksudnya kalau kita punya PC tu tak ada buat apa-apa, berapa suhu yang kita akan dapat. Kemudian kita akan bagi stress test sebanyak 100% dan kita akan test juga dia punya suhu bila kita main game. By the way, disebabkan cooler ni besar gedabak kan, kalau kita tengok dari bahagian atas, anda boleh tengok yang dia punya kipas, dia punya heatsink actually kacau slot RAM kita. So anda tak boleh nak guna RAM yang heatsink dia besar gedabak. Kita kena cari yang simple, macam contoh Acer Knox ni. So Acer Knox ni kalau kita pasang pun tak ada masalah. Okey, sekadar ulangan untuk test kali ni, saya guna Intel Core i7 12700K yang mana TDP dia adalah 125 watt. Untuk pantau PC biasa saya akan guna dua software lah. Yang pertama NZXT Cam dan yang kedua MSI Afterburner. Kedua-dua software ni adalah percuma dan link download saya sediakan dalam ruangan description box below. Jadi untuk eksperimen kali ni saya akan buat 3 test, tapi saya akan ulang ketiga test dengan situasi yang berbeza. Test yang pertama, kita nak tengok suhu prosesor ketika idle ataupun ketika kita guna beberapa software sahaja. Yang kedua, kita akan bagi load ataupun kerja 100% ke prosesor, which is kita akan guna software yang diberi nama Prime 95. Software ni pun percuma, nanti saya sediakan link dalam ruangan link download dalam ruangan description box below. Dan last kali, satu test yang sangat praktikal yang biasa kita akan guna, iaitu kita akan tengok suhu prosesor ketika main game. Untuk game kali ni
saya test dengan Cyberpunk Ultra setting 4K punya guys. Okey, untuk test kemudian saya akan ulang ketiga-tiga test tadi dengan fan speed yang maksimum. Tadi saya set dia punya fan speed kepada auto, dia akan berubah mengikut situasi semasa, tapi yang kedua ni saya akan set 100% terus. Jadi kita nak buat perbezaan, kita nak compare dia punya perbezaan, dia punya performance tu macam mana. So, untuk idle, untuk suhu prosesor ketika kita tak buat apa-apa, anda boleh tengok sendiri dia punya suhu suhu bila kita set fan kepada auto bermain sekitar 33 darjah. Tapi kalau kita set fan speed kepada 100%, suhu dia paling rendah saya dapat sekitar 21, tapi average lebih kurang dalam 25-26 darjah macam tu. Satu perbezaan yang sangat-sangat signifikan. Kemudian saya bagi load 100%, saya bagi kerja 100%, prosesor keluarkan haba yang sangat banyak. TDP dia tadi 125 watt kan. Suhu untuk auto punya dia macam sebenarnya suhu dia tak beza jauh sangat lah. Kalau untuk auto tadi dia punya average sebenarnya dalam 89 macam tu, and kadang-kadang ada cecah 91 darjah. Untuk full speed pula kita boleh tengok suhu dia pun memang paling tinggi, boleh hit 86 darjah, tapi average lebih kurang dalam 84 darjah. But saya yakin kalau saya teruskan lagi dia punya test ni, dia akan capai satu suhu yang lebih kurang sama sahajalah. Untuk test kali ni saya set 30 minit. Saya set 30 minit dan saya akan tutup kejap, saya akan bagi suhu dia jatuh semula ke 30 darjah. Saya run test yang sama, barulah adil saya rasa. Dan last kali, ini test yang saya consider sangat-sangat praktikal, sebab memang kita tak adalah guna prosesor tu 100%. Biasanya kita guna prosesor ni untuk main game atau buat kerja-kerja editing macam tu. So untuk gaming, kalau set auto, fan auto ni, dia punya suhu boleh cecah sampai 75 darjah. Ni based on saya punya test dalam masa 30 minit macam tu lah. But then kalau kita set dia punya fan speed ke maksimum, mula-mula tu kita boleh dapat suhu yang rendah dalam 40 something macam tu. But bila kita run lama-lama, suhu dia main lebih sikit lah dari 60 darjah. But still bagi saya satu performance yang sangat-sangat bagus. Dia punya perbezaan tu sangat-sangat ketara. Dan yang best bila saya buat test kali ni saya perasan bunyi noise yang bunyi yang dihasilkan oleh kipas tu sangat-sangat rendah. Even gabung dua kipas yang ada dekat ID Cooling Force A620 Black ni, dia punya bunyi lagi perlahan compare dengan bunyi kipas yang dihasilkan oleh laptop saya. Seriously, dia macam silent lah. Nak kata macam diam gila tu saya tak adalah ukur sangat. Saya just dengar guna telinga saya, tak ada audiometer untuk saya test. Tapi seriously, dia punya bunyi lagi rendah dari bunyi kipas laptop saya, lagi rendah dari bunyi aircon bilik saya lah. Nice gila. Sebagai kesimpulan, saya boleh kata yang ID Cooling Force A620 Black antara air cooler yang mantap saya pernah review untuk 2023. Cuma kalau anda berminat untuk beli, dia punya performance memang proven, memang nice. Anda jangan risau sangat, dia boleh sejukkan Intel Core i7 12700K. Of course untuk Ryzen 5, untuk Intel Core i5 insya-Allah tak ada masalah langsung. Cuma kalau anda nak beli ni, anda kena cakna dua benda. Yang pertama, anda kena check clearance CPU head untuk anda punya casing tu. Dia punya ketinggian dalam 170mm juga, memang tinggi, memang bulky. Dan yang kedua, anda kena check RAM yang anda pakai. Nak guna cooler ni, RAM tu dia punya heatsink tak boleh besar sangat lah. Let's say anda punya RAM heatsink dia besar, boleh guna, tapi anda kena angkat fan dia naik ke atas, which is aesthetically tak cantik, dan saya yakin dia akan ganggu performance sedikit lah. Apa pun, link beli ada dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraboh. Jumpa lagi.